Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 Ibn Sina. Selamat bertemu kembali. Jadi pada hari ini cikgu akan sambung mengajar unit 4 iaitu Rakyat Malaysia dengan subtopik Cerita Rakyat Kebanggaan Kita. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 92 sehinggalah 95. Jadi, standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 11.1.5 iaitu menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia. Yang kedua adalah K11.1.7 iaitu menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Dan yang ketiga adalah K11.1.8 iaitu menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Ayah, apakah cerita rakyat? Cerita rakyat ialah cerita yang berbentuk cerita lisan. Cerita ini disampaikan dari satu generasi ke satu generasi dan seterusnya menjadi warisan dalam masyarakat kita. Cerita rakyat biasanya disampaikan oleh orang yang lebih tua seperti datuk, nenek, ibu bapa atau ketua masyarakat. Dalam masyarakat Melayu tradisional, terdapat tukang cerita untuk mempersembahkan cerita rakyat terutama dalam majlis keramaian. Cerita rakyat disampaikan untuk berhibur dan mendidik. Ada beberapa jenis cerita rakyat, antaranya legenda, mitos, cerita asal-usul, cerita jenaka, cerita binatang dan cerita hikayat. Semasa atuk kecil dahulu, cerita rakyat disampaikan oleh penlipu lara. Ada yang menggelarnya dengan nama lain seperti Tok Selampit atau Awang Batil. Betul kata atuk kamu. Antara cerita rakyat yang pernah nenek dengar ialah Angan-Angan Mak Jenin. Ada juga cerita rakyat tempatan yang lain seperti Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, Kisah 6 Orang Buta Melihat Gajah dan Doyan Budak Hidung Terbalik. Betul, Nek. Saya baru habis membaca cerita Angan-Angan Mak Jenin. Tidak sabar saya hendak bercerita kepada kawan-kawan saya. Jom dengar cikgu bercerita tentang kisah Angan-Angan Mak Jenin. Kalau dok sedap, jangan tidur Okey semua, jadi hari ini cikgu akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang terdapat dalam buku teks kamu. Kamu rasa apa cerita rakyat tersebut? Pak pandai Mak Jenin. Pandai Fudla. I know buku cerita Angan-Angan Mak Jenin yang terdapat dalam buku teks kamu. Ya, okey. Jadi cikgu akan mulakan cerita. Sebelum cikgu mulakan, cikgu nak tanya. Ni siapa? Orang Mak Jenin. Pandai Fudla. Apa ni? Okey, ceritanya bermula pada suatu hari, Pak Mak ni meminta pertolongan Mak Jenin untuk memetik buah kelapa di kebunnya. Siapa Pak Mak kamu rasa? Orang kampung dia. Ya, Pak Mak tu orang kampung merangkap ketua kampung Mak Jenin. Jadi, ketika memanjat, Mak Jenin ni dia mula berangan. Mak Jenin ni suka berangan. Kamu rasa apa yang dia angankan? Dia boleh jadi kaya. Wah, pandai I know. Tapi sebelum dia berangan dia menjadi kaya tu, dia berangan dia akan membeli telur dengan upah yang dia dapat daripada panjat pokok kelapa Pak Mat. Menarik. Jadi dengan telur ayam yang Mak Jenin beli tu, dia akan eramkan sampai telur tu menetas. Bila telur tu menetas, apa akan jadi? Anak ayam. Anak ayam jadi? Mak ayam. Lagi? Lepas tu banyak. Pandai. Jadi bila anak ayam tu banyak, dia akan menjual anak ayam tersebut dan juga akan mendapat Duit. pandai. Jadi Mak Jenin ni dia sambung lagi berangan. Dengan duit yang dia dapat dengan menjual anak ayam tersebut, dia beli apa? Dia beli kuda. Pandai. Berdasarkan gambar ni, Mak Jenin dia akan membeli seekor kuda dan juga seekor lembu. Jadi, bila dia mula menternak kuda dan lembu tersebut, dia akan menjadi seorang saudagar ternakan yang kaya raya. Kita sambung cerita, bila Mak Jenin dah menjadi seorang saudagar yang kaya,
Dia pun akan pergi melamar anak gadis Pak Mat yang sememangnya terkenal di kampung tersebut. Jadi ketika dia memanjat tu, dia tersenyum lebar sambil menjerit, "Aku kaya." Sambil menjerit tu, dia pun angkat kedua-dua tangan dia daripada pokok kelapa tersebut. Jadi pada pendapat kamu, bila dia angkat kedua-dua tangannya, apa akan jadi? Dia jatuh, cikgu. Bila jatuh ke mana? Ke bawah. Ke tanah. Pandai. Jadi bila dia jatuh ke tanah, Mak Jenin pun Mati. dan meninggal dunia. Walaupun pengakhiran cerita tersebut sedikit negatif, tapi bagi cikgu sepanjang cerita tu terdapat banyak sisi positif yang dapat kita ambil, yang mana cikgu akan simpulkan pada akhir pembelajaran nanti. Terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah angan-angan Mak Jenin. Iaitu yang pertama, apabila kita sudah berjaya ataupun mencapai kejayaan, kita janganlah leka ataupun lalai. Kita hendaklah sentiasa fokus supaya kita tidak terjatuh ataupun gagal. Yang kedua, kita hendaklah berusaha keras untuk berjaya. Sebagai contoh, Mak Jenin, dia berusaha daripada bawah, iaitu dengan memanjat pokok kelapa Pak Mat supaya dia dapat menyara diri dia. Yang ketiga adalah kita hendaklah menjadi seorang perancang yang bijak. Jangan kita mengimpikan ataupun jangan kita berangan-angan untuk mendapat kekayaan dengan mudah. Seperti yang kita tengok oleh Mak Jenin, dia tidak berangan-angan terus menjadi kaya. Tetapi dia bermula daripada menternak ayam, menternak lembu dan kuda sehinggalah dia menjadi usahawan yang berjaya. Dan yang keempat adalah kita perlulah mempunyai cita-cita yang tinggi supaya kita berusaha dan membuat strategi untuk mencapai apa yang kita citakan. Okey, sekarang kita akan tengok apa pentingnya kita ni menghargai keunikan cerita rakyat di Malaysia ni. Yang pertama adalah supaya cerita rakyat negara kita ni sentiasa terpelihara dan dapat disampaikan kepada generasi-generasi seterusnya. Yang kedua adalah supaya masyarakat dapat mengambil pengajaran dan juga iktibar daripada cerita rakyat yang mereka ketahui. Sebagai contoh yang telah kita belajar tadi iaitu kisah angan-angan Mak Jenin. Dan yang ketiga adalah kita dapat menunjukkan apresiasi kita terhadap kepelbagaian cerita rakyat daripada pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, kita lihat kepada cara yang kita boleh buat untuk menunjukkan kebanggaan kita berkongsi kesenian tradisional masyarakat Malaysia iaitu cerita rakyat. Sebagai seorang murid, apa yang kita boleh buat adalah yang pertama dengan menyertai pertandingan bercerita cerita rakyat Malaysia yang dianjurkan oleh sekolah ataupun mana-mana pihak. Cara yang kedua adalah dengan menonton cerita rakyat yang telah dianimasikan. Sebagai contoh, Batu Belah Batu Bertangkup, Si Tanggang, Kancil dan Buaya. Dan cara yang ketiga adalah kita boleh berkongsi cerita rakyat kita dengan kawan-kawan kita daripada kaum yang berbeza. Okey semua, sampai sini sahaja kelas kita untuk hari ini. Jumpa lagi di kelas akan datang. Sekian, terima kasih dan bye. Assalamualaikum.